Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 15 akan membentangkan modul cyber bagi kursus kelas cyber dan masyarakat. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Amir Ilana, Nur Syahadah, Nur Ain, Farzana dan Alisha Syazwani. Saya pasti anda semua akan tertanya-tanya, apakah maksud sastra? Di sini saya akan memperkenalkan apakah itu sastra kepada anda semua. Sastra ialah merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu sastra. Bahasa Sanskrit ialah bahasa yang telah digunakan dalam kitab-kitab atau kesusastraan hasil seni. Selain itu, sastra juga dapat didefinisikan sebagai ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa yang dimaksudkan oleh Hashim Awang. Pada erti kata yang lebih luas, kesusastraan boleh dimaksudkan sebagai segala pengucapan yang indah-indah, sama ada ia tertulis ataupun tidak. Ia lahiriahnya wujud dalam masyarakat melalui bentuk tulisan dan juga dalam bentuk lisan. Jadi, apakah pula maksud cyber itu? Cyber bermaksud berkaitan dengan komputer dan internet. Ruang cyber untuk menjadi hanya sebuah bayangan persekitaran di mana komunikasi ke atas rangkaian komputer berlaku. Jadi, apakah pula sastra cyber? Sastra cyber adalah sastra yang dihasilkan daripada media elektronik, sastra berteknologi, beraudio video, beranimasi, warna-warni serta dipaparkan di skrin komputer. Selain itu, sastra cyber juga dapat didefinisikan sebagai karya moden yang terhasil daripada penulisan manusia melalui media elektrik dan media elektronik. Dan kemudian sastra cyber juga dimaksudkan sebagai genre sastra berinteraktif di alam cyber tanpa batasan dan tanpa kekatan waktu untuk mengakses. Dan akhirnya, karya sastra cyber atau karya cyber ini juga tidak boleh dibandingkan dengan karya sastra kertas ataupun bercetak. Seterusnya, mengapa kurangnya minat masyarakat, terutamanya warga muda bagi menghargai karya sastra melalui aplikasi cyber? Sebab yang pertama ialah berkaitan dengan tahap kredibiliti karya sastra melalui aplikasi cyber. Sesetengah masyarakat mungkin menganggap karya sastra yang dibekalkan melalui aplikasi cyber mempunyai tahap kredibiliti yang rendah berbanding dengan karya sastra konvensional. Justru, membawa kepada wujudnya perasaan ragu-ragu akan kualiti dan nilai sastra yang dipaparkan secara atas talian. Selain itu, wujudnya rasa takut akan perubahan, iaitu sesetengah masyarakat tidak selesa dan tidak suka akan perubahan karya sastra daripada media cetak kepada media digital. Hal ini adalah disebabkan oleh wujudnya stigma bahawa aplikasi cyber bertindak untuk menghapus ataupun mengubah nilai tradisional pada karya sastra. Kemudian, wujudnya perbezaan kualiti pembacaan. Sesetengah menganggap karya sastra yang dipublikasi secara tradisional, iaitu melalui cetakan, dapat menyediakan kualiti pembacaan yang berbeza. Hal ini adalah kerana melalui aplikasi cyber, masyarakat tidak dapat melalui kualiti pembacaan yang baik, iaitu tiada aspek sensori seperti teks kertas dan juga bau buku. Akhir sekali, wujudnya penggunaan bahasa yang tidak formal. Hal ini adalah kerana sesetengah aplikasi cyber menyediakan karya sastra yang menggunakan bahasa yang tidak formal. Hal ini menyebabkan wujudnya stigma terhadap sifat kurang serius dan kualiti yang rendah terhadap karya sastra melalui aplikasi cyber. Assalamualaikum dan hai. Saya Alisha, merupakan salah seorang ahli kumpulan 15 Set 2 Sastra Cyber. Dan hari ini, saya akan menyamar beberapa orang pelajar di KL bagi menempatkan respon dan juga pendapat tentang bagaimanakah cara untuk kita menarik minat warga muda dalam menghargai karya sastra melalui aplikasi cyber. So, mari kita saksikan. Untuk saya rasa salah satu cara ialah mereka cipta aplikasi yang membolehkan generasi muda untuk lebih memahami ilmu sastra dengan lebih baik.
Okay, so jadi untuk aplikasi ini kami boleh membuka satu ruang untuk membolehkan generasi muda untuk memuat naik hasil karya mereka. Tapi yang semua hasil yang dimuat naik ini kami boleh kena ditapis dulu lah supaya tak menyentuh isu-isu sensitif dalam negara kami. So dengan ini saya rasa pasti dapatlah meningkatkan kesedaran dan generasi muda dapat lebih mengambil berat tentang ilmu karya sastra Melayu. Saya rasa kita boleh membentuk peradaban sesama yang berasaskan sastra yang merangkumi informasi, contohnya merangkumi informasi tentang tokoh-tokoh sastra negara, sastrawan negara dan juga sastra Melayu. Lepas tu dengan adanya lama sesama ini, kita boleh memberi pendekatan kepada warga muda untuk lebih menghargai sastra negara kita dan juga tidak melupakan asal-usul negara kita. Bagi saya, kita ni boleh buat khusus atau webinar online dengan menjemput penggiat-penggiat seni karya sastra terkenal tanah air seperti Datuk Rahman Syahari. Dan selain itu, kita juga boleh menjemput penggiat seni daripada bidang lain seperti daripada bidang teater, muzik, kan? Dan daripada ni, kita dapat jadikan mereka sebagai inspirasi untuk kita libatkan diri dalam menggerakkanlah karya sastra ni di alam cyber atau social media lah, ke Instagram ke TikTok ke. Dan hasilnya kita dapat membuka minda warga muda kita untuk lebih menghargai seni karya sastra ni dan juga melibatkan mereka dalam bidang. Akhirnya, setelah beberapa perbincangan dan temu bual dilakukan bersama-sama beberapa orang, responden dengan ini dapat disimpulkan bahawa kurangnya minat terutamanya di kalangan warga muda untuk menghargai karya sastra melalui aplikasi cyber disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagai contoh, perbezaan kualiti pembacaan, rasa takut akan perubahan dan sebagainya. Maka, inisiatif untuk membangkitkan minat di kalangan warga muda haruslah diberikan perhatian oleh semua pihak dan perkara ini tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat. Antara inisiatif atau usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan platform sosial media untuk menyebarkan karya-karya sastra, menganjurkan pertandingan video kreatif dan bermacam lagi agar bidang sastra ini dapat diminati dengan lebih mendalam dari kalangan warga muda.